Assalamualaikum. Hari ni kita ada sesi podcast bersama saya Haziq dan juga Puan Amira kita sendirilah. Kita yang main tajuk hari ni agak kontroversi sikit. Yang mana sensasi jugalah lately ni kan. Yang mana tajuk dia tu lately ni ada sedikit tular jugalah. The topic is kena tipu dengan kontraktor. Betul, kena tipu, projek terbengkalai. Yang mana bila kita scroll media sosial kita tu ada kan? Kita nampak. Tapi yang lebih tular ni bila yang kena ni di kalangan artis. Selebriti. So benda tu macam datangkan impak yang besar lah. Dan benda ni juga sebenarnya kita pernah hadapi sebelum ni, bila di mana klien jumpa ke kita ni, dia cakap projek dia kena tipu. Yelah betul, ada few klien kita dia datang bagi tahu, dia kata macam projek dia dah assign dengan kontraktor, tapi kontraktor tak dapat fulfill as expected. And then ada satu tu lagi lah, dah 3 kontraktor. Betul, dah 3 kontraktor and then dia last dia jumpa dengan kita lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, kita pun dah selesai kan. Betul. So Haziq, ramai orang, saya rasa sebelum kita hurai lebih lanjut kan, kita kena mendalami dulu apa maksud, kalau Haziq lah sebagai klien kan, Haziq sebagai klien, apa maksud Haziq tu kena tipu dengan kontraktor? Bagi saya lah kan, kalau kena tipu dengan kontraktor tu, basically contoh kita dah beritahu apa yang kita nak, and then kita setuju dengan apa yang kita bayar, tapi dia tak dapat deliver based on apa yang dipersetujui, dan kontraktor tu lari. Bagi saya itu adalah satu definition yang jelas yang mana kontraktor tu menipu lah. Kontraktor tu lari maksudnya dia bukan berlari jalan kaki kan? Bukan. Maksudnya dia out of the project lah gitu. Ada terminate diri dia sendiri. Betul. Maksudnya dia macam dah tak respon daripada segi komen-komen yang dia cakap tu. Lepas tu dah tak attend, minta attend meeting pun dah tak attend meeting. Betul tak? Okey. Itu daripada side Haziq. Daripada side saya pula, bagi saya definition dia kena tipu ni bila, of course dekat dalam RHM ni kita bagi gancat ataupun project management, ataupun kita panggil sebagai expected, apa yang akan masuk kerja, apa yang akan masuk kerja lepas tu semua tu. Actually sebelum klien pergi kepada production dekat site tu, dekat dalam RHM kita start dengan design stage. Betul. Okay. So daripada design stage dengan tu, design tu kita boleh nampak apa yang dia expected. Betul, tak kan? betul. So daripada situ kita try to achieve apa yang dia expected ikut pada design tu, dan baru kita produce on site tu kan. Tapi in this situation, menipu tu bagi saya is very big words tau. Maksudnya bukan simply nak tuduh orang tu menipu. Macam saya cakap tadi, ada gancak apa semua tu, kita percaya ada hiccup di dalam projek tu. Based on kita kan, maksudnya hiccup tu bukan daripada segi kontraktor tu sendiri, supplier lambat bagi barang, tapi the client keep updated. You tak boleh tuduh orang tu menipu lagi. Tapi benda ni menipu ni bila sesuatu yang besar, you dah bayar contohnya 70% dan rumah you orang tak datang kerja. Tak datang kerja. Dah seminggu dah sebulan lah orang kata. Sebulan. Lepas sebulan, 2 bulan tak datang juga. Lepas tu tiada updated, tiada proses feedback, tiada proses perbincangan. Itu bagi saya dia kena tipu lah. Memang confirm dia kena tipu lah. Kena prank. Kena scam gitu kena kan. Scam. Okay, so itu definition kena tipu lah. Dan kita kena tengok juga daripada proses kena tipu ni, saya lebih suka Haziq kita mendengar kedua-dua belah pihak. Dua-dua belah pihak, betul. Sebab kenapa jadi macam tu kan? Kenapa jadi macam tu? Kita tak ada highlightkan spesifik case study mana-mana ya Haziq. Benda ni disclaimer dululah. Nanti takut ada ni kan. Okay, contohnya it's not fair you cakap kontraktor tu menipu you, sedangkan progress dekat site 50%, you baru bagi payment 20%. Mungkin tu sebab kadang-kadang ada certain project tu macam nampak terbengkalai. Betul tak? Sebab kontraktor pun bagi saya lah kan. Betul. Mana-mana lah. Kita nak beli McD pun kita bayar dulu. Betul tak? Kan? Mungkin ada kedai makan dulu lepas tu baru bayar. Tapi dia kena tengok value taraf lah. dia, value juga lah. Saya panggil interior design ni fine dining lah. Betul. Bila you pergi ke makan yang fine dining ni, you dah tahu dah amount berapa dia akan bagi dia punya appetizer, dia punya betul. Main course dia, dessert dia berapa pula Haziq? Allah. Lepas tu bila kita cakap pasal progress on site ni dengan payment tu kan, itu kalau on site client yang Haziq mention tadi kan, macam kita mention. Tapi on site contractor pula kita kena tengok juga macam mana the contractor nak buat progress kalau the client itself hanya tak bayar payment kan. Tidak ikut stage of payment, tidak ikut apa yang dipersetujui
dahulu benda tu mendatang kesukaran lah. Sebab bagi saya pun contoh kalau mungkin payment tu dia boleh fulfill, tapi kalau payment dia tu lambat, bagi saya pun akan affect juga. Betul? Apa pendapat puan? Efek dia walaupun lambat, efek dia apa tahu Haziq? Contohnya saya cakap terus terang lah di dalam ni. Ada setengah supplier dengan subcon, kita kena bagi 100% payment. Betul. Baru dia akan deliver kat site. So sebagai the main contractor yang buat ID ni, kita sehabis baik dah untuk deliver kat site. Tapi apa yang kita tak dapat cover tu, dia effect lah bila klien tu bayar lambat. Bayar lambat. Tapi dekat dalam RSM ni kita tak pernah lagi lah macam daripada payment bayar lambat tu kita effect on site. Alhamdulillah lah kita try to deliver lah, dan klien-klien kita pun tak ada bayar lambat. Very professional one. Cuma kat sini kita nak highlightkan klien yang kena tipu ni. So apa yang saya rasa kat sini kita nak bagi awareness kepada luar sana. Apa yang you patut consider? You patut consider company ni okey ke tak okey. Apa yang you patut highlightkan. Dan kat sini saya nak disclaimer juga. Sebenarnya kita buat podcast ni, kita buat sesi ni bukan kita nak tunjukkan RSM tu bagus. Sebab saya rasa awareness tu lah di kalangan klien tu, macam saya lah, kalau saya bukan dalam bidang ni Haziq, saya pun tak tahu nak tengok apa dalam sesebuah company tu. Betul. Apa yang boleh justifikan dan convincekan kita sebagai klien untuk engage kontraktor tu untuk buat rumah kita. Rumah kita, rumah idaman kita, rumah untuk keluarga kita sebab kan. Kita punya pun nak fulfill klien punya dreams lah sebenarnya. Okay, so apa yang saya boleh highlight kat sini, first thing first, klien patut tengok daripada segi pengalaman. So macam contohnya RSM sendiri kita ada 8 tahun pengalaman, kita ada 100% complete project. Kita ada testimoni yang bukannya kita shot sendiri. So saya rasa pun mungkin boleh tengok dia punya past project kan. Past project kita masuk dengan pengalaman tu kan. Betul. Maksudnya macam kita kena tengok juga. Yalah, of course sebelum kita beli barang, kita tanya dulu. The process of bertanya tu yang saya rasa sangat penting. Betul. So that kita tanya past project dia macam mana, dah berapa banyak kan. Dah banyak project, clarify on that. So that daripada situ I believe kita boleh create confidence. Contoh kalau kita tanya tu tapi kontraktor tu macam hanky-panky, macam ya tak ya. Daripada situ kita pun tak boleh dapat jawapan yang you nak. Contohnya you tanya dia pergi corner sini, corner sana semua. You tak dapat jawapan you nak. You sebagai klien, you kena bijak jugalah. Dari segi penapisan tu lah. Betul. So maksudnya you kena bijak daripada segi apa? Sebelum you approach that client, you kena do some research dulu. Approach the contractor. Approach the contractor. You kena do some research dulu. Maksudnya you dah tahu apa yang you nak. You dah tahu rumah you macam mana. Dan don't like the contractor 100% yang macam you tak tahu. You kena ada some knowledge. Betul lah. Betul. Bila you ada knowledge tu, baru boleh kita guide lebih baik. Betul, kita macam you hire ID ni, banyak benda kita settlekan untuk you, betul. Selesaikan on-site. Tapi we do appreciate kalau you ada some knowledge dengan some reference untuk kita check. Contohnya, setiap orang taste dia tak sama. Setiap orang kehendak dia tak sama. Berbeza-beza. So dekat situ kita dah clarify awal-awal dulu. Macam saya cakap, untuk mengelakkan kena tipu sebenarnya, that's why dekat dalam RSM ni kita ada stage dia. Design stage, production stage, dengan 3 lah yang finishing lah. So kita start dengan design dulu Haziq. Betul. Daripada design stage ni, you guys dah boleh tengok dah. Dah boleh plan macam mana kan? the company itself lah. Dia punya capability maksudnya dia. Macam knowledge dia daripada situ pun I believe akan generate confidence jugalah. Betul. As a client untuk tengok dia ni main goreng ke, main cakap ke, ataupun from the result itself tu nampak betul, dia percakapan tu berasas ataupun tidak. Okay, selain you nak kena check that company dan you check you punya knowledge, you bercakap dengan company tu. Kedua, bagi saya company tu kena ada proper paperwork. Faham? Maksudnya selain daripada design tu, paperwork yang proper juga memainkan satu peranan yang penting. Betul. Untuk memastikan kita ni tak sewenang-wenang jadi tipu. Betul. Contoh paperwork tu macam mana Puan? Contoh paperwork tu contohnya kita ada kita ada quotation. Detail quotation lah detail kan. Quotation. Tapi quotation pun yang saya dengar kadang-kadang kontraktor
tu suka bagi lamsam-lamsam. Bukannya tak ada, ada kan. That's why we start with design. Kalau yang selalu lamsam tu Haziq, sebab orang yang buat quotation tu dia tak tahu nak refer kat mana Haziq. Maksudnya kalau contoh kita as a client, kita nak dapat quotation pun, kita kena make sure quotation tu dia very detail. Dia quantify. Betul. Sebab berapa unit downlight, berapa square feet, berapa foot run. Betul. Kita ada identify lah, itu satu. Quotation. Kedua, bagi saya kita kena ada agreement lah. Okay, contoh dekat dalam RSM ni, agreement kita memang advised by our own lawyer. Memang kita ada lawyer yang kita hire untuk manage kita punya agreement semua tu, untuk advice kita juga. So, yang saya nampak antara daripada dokumen tu, you kena tengok the team itself lah. The person yang akan handle work site you kena tengok team punya kompetensi dia dalam sebuah company tu. Kalau yang datang pun macam mabuk ketum ke apa, semua tak payahlah ambil. Macam tak COVID, macam real ke ni kan. That's why saya selalu tekankan dekat team, you punya penampilan tu kena presentable. You nak buat rumah orang tapi you sendiri tak, mungkin tak adalah nak pakai suit apa semua lah. Kita gisat pakai suit. Melecak. Presentable tu maksudnya you kan, kalau kita nampak presentable je tapi yang sini kosong, tak boleh juga Aziz. Dia takkan datang confident je. Betul. Presentable maksud saya you confident dengan diri you. You confident macam ni, the team tu confident dengan diri dia. Dia ada some knowledge dekat sini. Betul. Kalau you tak ada knowledge, you goreng macam mana pun, dia akan nampak you tu not presentable. Macam cakap yang macam sembereno je lah, saya selalu cakap. Okay, kita tengok daripada segi reference punya capability lah, profile semua tu, pengalaman betul. Semua tu kan. Kedua, kita kena tengok daripada segi paperwork. Paperwork tu kita masukkan daripada quotation, daripada agreement. Ramai dekat luar sana yang offer quotation, tapi you kena tengok quotation apa yang dia cover lah, agreement. And then dekat sini selain daripada agreement, kita ada terms and conditions. Lepas tu kita ada tunjuk workflow kat sini. Itu yang saya masuk paperwork. You nak hire someone ataupun satu buah company yang tak ada workflow, macam saya selalu cakap, if you fail to plan, you plan to fail. So nombor 3 yang macam saya cakap tu, you kena tengok orang yang datang tu competent enough ke tak. The team itself. So designer itself. Sebab dekat dalam RSM ni kita ada, you bahagian design, kita ada design consultant kita ada ID kita. You bahagian project, kita ada project designer kita. So you kena tengok yang team yang kita hire ni competent ke tak. Betul. Daripada segi situ. So yang keempat saya nak highlightkan Haziq, daripada yang you tengok overall ni semua, bagi saya paling best kalau you check testimony reference yang lepas. Feedback daripada previous client dia. Betul. Macam mana semua kan. Betul. Sebab yang tu yang paling macam you boleh tengok paper, you boleh tengok orang yang bercakap. Sebab kita klien-klien kita itu semua kita tak paksa dia untuk bercakap. Dia yang macam willing untuk bagi tahu sebenarnya RSM macam ni. So that one based on testimony. Dan kalau tak ada hiccup di dalam sebuah company tu bila berjalan ke projek. Betul. Dia ada hiccup dia. Tapi you kena tengok macam mana that organisasi tu manage that hiccup. Dia macam mana dia recover balik, dia kejar that hiccup. That one yang you kena consider. Sebab kita tak boleh cakap tau, every project Haziq dia ada pelbagai isu tersendiri. Betul. Different project, different masalah, different problem. And kita tengah hack, tiba-tiba ada pipe kat situ. Sebelum tu kita dah prevent daripada segi apa tau Haziq? Kita tanya drawing daripada engineer. Structural engineer. Itulah kadang-kadang rumah lama ni kita tak dapat. Betul. Things can happen. Actually client tu dengan our side ni, we are one team. Sebenarnya saya selalu cakap dekat klien, you buat rumah ni adalah journey, perjalanan you pilih perjalanan you nak stressful ataupun you enjoy. Bukan saya cakap stressful macam mana, tak ada consideration. Which is kita boleh nampak benda tu bukan kita take advantage on that. Kita nampak tim kita committed yang memberi tu. So you akan jadi stressful. Mungkin lagi satu saya rasa the stress tu comes with tak ada trust lah kot. Tapi itulah kalau what's the point engage kalau tak ada trust. Betul. Macam saya cakap lah, you yang buat keputusan. Betul lah. So you kena put some trust dekat orang tu. Put some trust tu bukan put some trust macam tu saja. Betul. Put some trust tu you ada satu benda yang dokumen yang backup you juga. And then always check and balance lah macam tu. So that daripada situ the trust will bagi saya dia akan remain lah, dia akan maintain lah trust tu. Okay. So saya rasa yang tu yang kita boleh share lah awareness dekat di luar sana. Macam tak semua orang dia berkemampuan nak hire macam ID ke apa kan. Mungkin dia nak direct dengan kontraktor. Apa dia punya precaution yang mungkin kita boleh share bila mana kita nak hire direct kontraktor tu.
Okay. Okay, let's say lah tak semua mampu hire ID ni Haziq. First thing first yang saya rasa you patut tengok previous project dia. Maybe kontraktor tu tak ada media sosial macam kita. Tak ada media sosial, tak ada apa company profile yang compact. You boleh minta untuk visit projek lama dia. That one baguslah juga sebab kontraktor tu mesti dia ada projek lama dia. Kalau gambar pun macam tak confident nak. Gambar boleh tipu kan. Gambar boleh tipu. Media sosial dia ambil lah mana-mana. Kita ada macam kita Arasham ni, kita ada follower kita ni, kalau kita tak update macam ni dia tanya saya personal. Kita ada follower kita sendiri. Tapi macam kalau gambar tu Haziq, macam mana kita nak confirmkan gambar tu adalah gambar projek dia? Betul. Sebab dia tunjuk personal. Mungkin dia tumpang projek orang betul. Kan. So itu gambar lah dari segi gambar. Kedua, banyak kontraktor kat sana dia ambil payment cash Haziq. Betul. Saya ingin nasihatkan di luar sana, jangan sesekali bagi duit cash kepada kontraktor. Saya tahu ramai kontraktor akan marah saya. Maksudnya mungkin bukannya secara langsam amount, big amount, mungkin dia ada stage by stage tu ke maksud dia dekat luar pun Haziq, dia ada minta contohnya 1 minggu 10,000, 1 minggu 10,000, 1 minggu 10,000. Semua tu cash? Semua tu cash. Dekat dalam RSM kita ada klien yang memang bagi kita cash. Tapi dia bagi cash tu dekat dalam RSM yang which is kita ada surat yang dia sign. Dia dah bagi kepada our team berapa ribu. Sebab kalau surat. Contoh yang seminggu 10,000 tu, apa bukti dah bayar kan? Dia akan bagi, kalau dia bagi receipt pun Haziq, receipt yang you boleh beli kat kedai buku tu. Betul. Jadi nak trace balik tu memang so susah. Macam mana you nak buktikan you awarding this contractor untuk buat rumah you? Betul. Dan tak ada bukti transaction tu dibuat. So maksudnya sebelum engage dengan kontraktor tu, kita kena tanya dulu payment tu bayarannya macam mana? Adakah cash ataupun boleh online transfer boleh. ke? At least lah bagi saya you put some trust bila macam online transfer ni, at least kita ada satu evidence if anything happen. Tak semua kontraktor ada paperwork yang macam kita buat Haziq. Apa bukti sebagai klien you hire that contractor? Apa bukti you? Dengan submission Mazris tak buat kan? Quotation confirm lah tak ada Haziq. Mungkin ada, mungkin tak ada. Dia akan tulis tangan. Stamp belakang 15,000 langsam. Okey, stamp belakang tu apa yang masuk? Kalau macam kita yang macam saya cakap tadi, kita ada proper work, paperwork tu, kita ada put contohnya finishing apa, tingkap jenis apa, roof jenis apa, kita ada illustration lagi. Yang 3D yang which is supporting you. Kan? Betul. Yang macam saya ingin ingatkan lah, jangan bagi cash lah. Jangan bagi cash. Lepas tu ketiga, you kena make sure lah orang yang kontraktor yang buat tu, janganlah dia tak ada company. Haziq faham kadang-kadang bayar dekat anak dia ke anak dia ada akaun dan bayar dekat anak dia ada akaun. Please lah, saya minta sangat kat luar sana klien-klien yang ni berfikir panjang, bukan berfikir macam mana you nak put kan duit bukan sikit tau bila kita nak extend rumah, bila kita nak buat ID ni semua. So please jangan macam simply transfer duit. Kalau ditransfer duit pun transfer duit kepada bukan nama that kontraktor. Must be something wrong. Kalau you nak buat dengan kontraktor tu, mesti ada nama company dia, mesti ada proper quotation, mesti ada at least lah some agreement. Sebab you bagi duit ni bukannya sikit. Betul. Puluh ribu, ratus ribu, 15,000 pun is a hard earned money lah orang kata kan. Sangat bahagia. So that's why kita kat sini macam let's say dah lepas transfer tu, bagi saya yang paling legit sekali you kena check daripada segi orang tu ada company kita. Lepas tu ada CIDB kita ada CIDB kat sini. Let's say lah dia tak mampu nak buat G level yang G yang banyak, G1 pun dah good enough Something happen dekat rumah you boleh buat report to who. Lepas tu yang keempat saya rasa kena buat submission jugalah Haziq. Tu submission memang sangat penting lah kalau ikutkan pada kerja-kerja yang lain lagi extend tu. Betul. Extend work, ramai kontraktor yang tidak bertauliah ni saya cakap ni. Kontraktor yang tidak bertauliah ni dia akan advise klien tak payah buat submission, bayar denda saja. Tapi klien kena ingat yang bayar denda tu setiap tahun tu adalah you. Kontraktor tu tak tahu wujud lagi ke tak. Betul. Dia boleh cakap sebab dia dapatkan duit you ketika itu saja. So tapi yang the damages yang kena hadap tu adalah kita. You yang duduk kat rumah tu. Kita duduk rumah tu, you nak jual rumah tu pun rumah tu tak ada value untuk you. Value extended tu dia tak ada kira. And insurance pun tak cover extended punya part. Rasa macam banyak sangat point yang klien kita kena consider sebelum you hire satu-satu company tu. Last kali yang kontraktor tidak bertauliah ni, dia tak ada office Haziq. Anything happen, office dia dalam kereta dia. Nak cari mana pun tak tahu dia kan. Nak cari duit kat mana?
Macam kita kan, macam ada klien kita kan, dia macam tanya company kita kat mana sebab I do understand. Saya sangat appreciate klien yang datang ke dalam showroom kita ni. Sebab susah payah kita buat cantik-cantik. Tu satu lah kan. Untuk kita punya klien juga sebenarnya. Lepas tu kita put trust lah dekat dia. Sebab kalau macam kontraktor tidak bertauliah ni, you kena tahu tau, you dah lah bagi cash. Lepas tu you tak ada paperwork. Lepas tu orang tu tak ada office. Dia advise you untuk tak buat submission semua. Saya rasa banyak dah proof dekat situ yang menunjukkan you tak patut pilih dia. Betul. Sebenarnya kalau tanya saya, banyak red flag lah kat situ kan. Kalau you pilih dia, I think you kena tengok daripada on your side juga. Maybe you terlalu kejarkan harga yang murah. Maksudnya mungkin in a way that kita pun faham dari segi budget tu kita tak boleh nak control. Everyone ada different budget kan. So cumanya apa yang boleh buat, even though kita ada tight budget, tapi apa yang kita kena buat in order untuk kita pastikan kita punya rumah tu, kita punya projek tu tak kena tipu, tak terbengkalai kan. Saya suka cakap macam ni, Aziz. Kalau satu benda too good to be true, something wrong. Something wrong. Contohnya, bila professional charge you 100,000, kerana you boleh dapat harga dekat luar yang kontraktor tidak bertauliah ni 50,000, something wrong. Please, something wrong. Yalah, betul. You kena reconsider lah benda tu. Saya bukan fight dengan orang yang harga murah, tak. Kita bagi tahu kat sini awareness dia. You nak beli butter pun perlukan duit juga. Betul. So sama juga profesional ke tak profesional ke, duit tu juga dikeluarkan. So kalau macam let's say that profesional yang keluarkan harga terlalu tinggi, dan yang tidak bertauliah ni keluarkan harga terlalu rendah, you should check lah something. Tapi kalau yang terlalu tinggi tu pun customer punya responsibility juga kena check juga. Takut nanti kan main cari scam ke apa benda ke. Yang terlalu tinggi tu you kena check sebab you pay dia some money, dia patut bagi you worth the value kan. Worth the value lah yang you bagi tu. Yang kita nampak kat sini lah. So Haziq, kita ingatkan kat luar sana sebelum apa-apa, please make sure you tahu that company tu macam mana. Betul. Kalau boleh datanglah site visit dia punya showroom ke apa benda. Minta past experience punya projek, tanya dia macam mana projek ni boleh dijalankan, dia proses. Daripada situ mungkin sikit sebanyak kita boleh evaluate orang ni punya capability. Mampu ke tak mampu orang ni untuk kontraktor yang kita nak hire ni. Dan lagi satu dari segi quotation bagi saya adalah sangat penting lah. In a way that bila mana kita ada satu detail quotation, daripada situ kita boleh nampak apa yang kita dapat, apa yang kita tak dapat sebenarnya. Sebab in a way that kalau benda tu tak detail, benda tu is lump sum basis. Contoh macam orang kata 15,000 STM belakang, ada tingkap tak? Ada bumbung tak? Dia jadi tak best macam ni tau Aziz. 15,000 STM belakang. Lepas tu kan bila klien dah buat dan naik butter semua kan, yang tak profesional ni dia tak akan tanya macam kita dekat RSM kita akan clarify is it you okay ke apa kan. Dia akan bawa semua. Contohnya tingkap 2 daun lah. Lepas tu bila macam let's say kita cakap, oh sorry, I ingat you bagi 3 daun. Boleh tambah lagi 600. Betul. Sebab bila tak ada detail tu yang macam at least daripada awal kita dah tahu tingkat dia bagi kat kita tu 2 daun je. Kalau kita nak 3 daun, kita boleh nego lah. Mungkin tambah sikit ke ataupun kontraktor tu boleh bagi ke. So I think it's all about due process lah. The process tu bagi saya sangat penting. Process of macam clarification, justification tu kan. And then the thing yang paling penting bagi saya adalah agreement lah. Projek tak ada agreement, burn lah. Sayang lah, you dah keluar puluh ribu, ratus ribu kan, and then you tak dapat apa yang you expected. Kesian, saya agak kesian lah dekat situ. Disclaimer juga, kita bagi tahu hari ni bukan maksudnya RSM bagus, tak. RSM sendiri pun tengah improve diri kita juga. Kita pun ada macam benda yang kita kena improve, kita kena update. But kita suka ingatkan kat sini, kita adalah company yang sentiasa nak fulfill klien punya needs. Requirement lah. Okay. Thank you Aziz. Okay. Thank you juga Puan Mira. It's a good session hari ni. Okay. The topic pun agak hangat, but dia lebih kepada awareness lah. Betul. Okay, thank See you. you.